Kekuatan yang di sini bukan kekuatan fizikal. Sebab faktor usia mempengaruhi faktor kekuatan fizikal. Semakin tua, fizikalnya semakin berkurangan. Kalau orang muda, fizikalnya kuat dan hebat. Tampan, kacak lagi bergaya. Tapi yang dah tua, dia tak tampan, tak kacak dan tak bergaya lagi. Dan tak kuat. Memang tak kuat. Tetapi kita mampu untuk menyempurnakan solat subuh berjemaah. Itu harus kita teliti secara introspektif atau secara mendalam. Siapa yang memberi kekuatan ini? Bukan jasad kita yang memberi kekuatan. Kekuatan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita menyerahkan keseluruhan hidup kita kepada Allah, dan Allah memberi kekuatan yang dinamakan dengan kekuatan iman. Sebab itu iman ini harus diusahakan untuk mendapat satu kekuatan yang kental jitu. Dan iman ini bukan sesuatu yang dibicarakan secara lisan semata-mata, tetapi dia diterjemahkan dan diisi dengan ilmu pengetahuan dan dilaksanakan dan diminta kepada Allah supaya kita, kekuatan iman kita sentiasa berada di hadapan. Kita minta Allah, ya Allah berikanlah kekuatan imanku ya Allah. Setiap kali kita berdoa, kita minta iman kita dikuatkan. Ramai orang yang mempunyai kekuatan fizikal, matanya masih cerah lagi, akalnya masih pintar, tenaga masih kuat, masih sasa lagi, tapi belum tentu boleh menolak kain selimut yang menutup tubuh badan itu. Tapi kita syukur, kita terjemahkan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita memperhambakan diri. Kita redah sejuk pagi, kita bangun di malam hari, sebelum masuk waktu subuh kita telah berdiri di depan Allah, menyerahkan diri dan kepada Allah SWT, menandakan kita ini seorang hamba yang tidak mempunyai kekuatan. Kita sujud kepada Allah, kepala kita yang paling tinggi, paling mulia ini kita letakkan sama parasnya dengan kaki kita. 7 anggota sujud kita letakkan di sejadah kita, menunjukkan kita syukur kepada Allah. Memang derhakalah manusia yang tidak dapat meletakkan kepalanya separas dengan kakinya berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada makhluk lain yang seperti itu, melainkan kita dengan berhadapan Allah saja yang kita sujud 7 anggota. Kita lihat fizikalnya saja telah menunjukkan, menampakkan kesyukuran, apalagi hatinya. Itulah yang dikatakan orang yang beriman. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, di pagi ini di luar jangkaan, saya datang sini bukan nak ceramah tuan ya. Tuan kata haji tak ceramah, tak, saya nak ikut kuliah Ustaz Zaidi. Hari itu sekali dah kena dah kan. Tapi oleh kerana kadang-kadang nak membuat cakap untuk tuan-tuan, untuk diri sendiri, memberi kekuatan strength untuk diri sendiri. Hari itu ada dah beritahu, jadi bila ceramah kat masjid ni tuan-tuan, ni kena ada tauliah tau ya? Kalau tak ada tauliah kena tangkap, masuk penjara ya? Saya pun kalau kata dah minta tauliah haji, saya pun macam mana minta tauliah ni, saya pun tak tahu, barulah saya tahu. Saya pun dah minta lah ya. Dah minta, rupanya tauliah ni, ada tauliah ni takut menduga bahasa Arab, kita tak pandai bahasa Arab kan ya? Rupanya tauliah ni ada banyak bahagian, ada yang bahasa Arab, ada tajwid agama. Jadi saya ni ada boleh dapat memohon tauliah atas section motivasi. Jadi ini motivasi lah ya. Jadi kan tuan-tuan pandai buat repot tuan lah, saya ni bagi motivasi sebenarnya ya. Bukan boleh fikir kau ni rambut hitam mati dan lain, bukan kira ya. Macam cerita buah pisang tu lagi lah kan, ada buah pisang tu. Sampai hari ni saya buah pisang senyum ya. Tuan-tuan ingat cerita buah pisang itu lagi kan. Nampak buah pisang hari Jumaat berebut masuk dalam poket kan. Orang ambil 1, dia ambil 3. Masa sujud tu golek-golek buah pisang kan. Itu masya-Allah. Nakalnya orang yang beriman. Orang beriman nakal tuan-tuan ya. Dia kan tak beriman tu beriman, tapi nakalnya orang beriman. Tak apa tuan-tuan ya. Yang penting Allah tahu. Kita belajar la infrah fil ard. Daripada alam bumi ini kita belajar. Bumi apa? Inilah diri kita, inilah alam. Alam diri kita belajar. Boleh belajar. Banyak kita belajar. Datang masjid pun kita banyak belajar sebenarnya. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita manfaatkan dengan ruang lingkup yang ada dan ke masa yang singkat ini, kerana subuh sekarang dah lewat 6:14 minit tuan-tuan ya. Subuh dah lewat. Patutnya kita memang awal bangun dah. Saya yakin tuan-tuan dah bangun. Malam tadi malam nisfu Syaban, banyak fadilat yang macam-macam dibicarakan ya. Dan kita membaca Yasin 3 kali ya.
Ada yang baru ni tak payah baca Yasin 3 kali, kita buat apa saja, subhanallah. Tu pulanglah tuan-tuan. Baca Yasin ni tak rugi pun. Al-Quran yang kita baca, apa masalahnya? Dan salafus salih dulu pun dah menyusun atur penjedawalan itu, dia dah masa ajar dah kan. Kita ni hafaz Quran pun tidak kan. Mereka tu luar biasa kekuatannya dan mereka dah susun, kita tinggal ambil je, apa masalah kan ya? Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, pada pagi ini saya tengok nota-nota saya ni ada yang sangat menarik yang boleh kita bicarakan bersama. Saya kongsi dengan tuan-tuan, iaitu tentang kehidupan kita ini bersandarkan kepada hadis Nabi SAW, iaitu tanda-tanda kebahagiaan dan kecelakaan. Tanda kebahagiaan kita hidup ni, nak bahagia, nak sakinah, nak mawaddah, warahmah, nak tenang, kita minta tu ya. Semua orang nak tenang, nak bahagia. Jadi Nabi beritahu ada tanda, ada indikator kebahagiaan ni ada kan. Adakah kita kata kebahagiaan pada kereta dia ke, pada rumah dia ke, pada isteri ke? Tak, kita tengok apa Nabi kata indikator kebahagiaan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan hadis ini. Al-Qama qala al-hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ismail bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Waqqas an abi an jaddatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adah. Ada 4 perkara. Ya. Daripada Ismail Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, daripada ayahnya, daripada datuknya, iaitu datuknya Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 tanda kebahagiaan. Ada 4 tanda kebahagiaan ni. Kono tak kat kita tanda ni, kita tengoklah. Saya pun tengok, tuan-tuan pun tengok. Kita boleh cek, tak payah cerita kat orang. Kita boleh rasa sendiri kan. Tak kono kat den. Kita tukarlah macam mana kebahagiaan ni kan. Kalau kono, alhamdulillah, syukur. Tingkatkan kesyukuran, tambahkan lagi kan. Apa dia tanda tu ya? Arba' min as-sa'adah al-mazzatul salihah, al-mazzatul salihah wal maskunu wasi'al wajaru as-salih wal marqab al-hani warba' min syaqawah al-jarusu wal mara'atun su' wal miskin daiqul wal marqab as-su'. Ada tanda kebahagiaan, 4 tanda kebahagiaan, dan ada juga 4 tanda kecelakaan. Dia 4 tadi ya. Baik. Maksud hadis itu, yang pertama tadi ialah yang dikatakan minas sa'adah al-mazzatul salihah, iaitu yang pertama tanda kebahagiaan itu isteri yang soleh. Isteri yang soleh. Cerita kat dalam ni kata isteri yang solehah itu isteri yang baik. Dipandang suami, ia menggembirakan, sentiasa menjaga maruah diri dan suami. Isteri yang kita pandang itu, isteri kita ni tuan-tuan ya, Allah kurniakan pemandangan yang sangat luar biasa kan? Kadang-kadang kita macam saya dulu lah, isteri saya dulu Jawa, saya pandang isteri lah yang paling cantik sekali, walaupun mata dia macam Volkswagen kan, tak masalah. Orang lain pandang tak cantik, saya pandang cantik kan. Saya pandang isteri tuan-tuan tak cantik, isteri saya cantik kan. Tapi kita semua orang pandang cantik, abang itu isteri tak cantik, pandang orang lain cantik. Something wrong mata kita tu ya? Panahan mata tu luar biasa. Allah kurniakan mata kita cantik, cantik dan jatuh rasa kasih sayang. Kita rasa kasih sayang kepada isteri kita kan? Tak berbelah bagi. Kadang-kadang rasa rindu kan? Dalam doa tak putus mendoakan isteri, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan isteriku yang solehah. Walaupun dia adalah soleh, kita doakan lagi berpanjangan. Jadi isteri yang soleh, isteri pula haruslah menjaga maruah dirinya. Kadang-kadang kita tengok isteri kita, kalau nak keluar makeup penuh, cat sampai kiri kanan muka cat. Tapi dalam rumah tak ada bercat pun. Patutlah rumah tadilah. Sepatutnya ya, lepas mayang subuh bagus semua, dia mandi semua subuh apa, nak masak pakai elok-elok. Ini kadang-kadang baju koyak ketiak, gaban ketiak. Kita mandang pun lemah kan. Nak pergi pasar minggu pula, pergi sama beria, pergi keluri pula beria, pasang ameh kiri kanan. Bukan ameh, betul Zulian dia pergi cantik nampak. Di mana silapnya tu? Suami memainkan peranan penting untuk mentarbiah isterinya supaya berpakaian cantik. Kadang-kadang benda ni bukan boleh semula jadi tahu, tidak. Dia dijadikan dan diberitahu. Beritahu isteri kita tu.
Apa sebab kita mula-mula main terpikat dengan dia? Mesti ada sebab. Pertama, pandangan mata. Mata adalah beri pandangan, terus jatuh hati. Mata pandang kat mata, fizikal, jatuh kat hati. Ui, lawa dia pekanan. Nampak? Lepas tu orang lain pekanan, kita buat berabut lah ramai-ramai. Kita berdoa Allah, dapat dek kita. Kan? Bila dapat kita tu, kita didik lah dia. Tapi bila dah dapat tu, Allahu Akbar, tengok, mau rubui rambut dia. Kadang-kadang kita, tuan-tuan, Allah nak uji. Bila kita dapat kenderaan baru, adakah kita biarkan kenderaan selama? Tak. Kita dapat kenderaan yang baru, kita nak kena masuk servis dalam kenderaan tu. Lepas 1000 km kalau kita baru, kena servis. Kereta tu pula 2 minggu sekali, atas minggu sekali kena basuh, pada dia kotor. Ibrahnya lah. Itu fizikalnya. Ini isteri kita. Dididik dia. Belikanlah pakaian yang elok, berwangi-wangian. Sebelum tidur, pakai elok-elok, disunatkan berwangi-wangian. Ini kan tak terbelasih. Dah lah ketiak masam. Ya? Jadi kita, saya dah berumur lah, dah 60 tahun. Itulah yang penting sekali. Saat ini apa masalah? Tunggul kayu tu kalau dihiaskan cantik. Ini pula orang. Tengok patung. Pergi patung, kalau ke patung ni nak raya ni, banyak patung-patung tu yang dihias-hias. Ini cantik. Itu patung pun cantik. Ini bukan patung orang. Apalagi dia berilmu pengetahuan. Subhanallah. Jadi kebahagiaan itu datang. Bila rupa-rupanya, bila kebahagiaan daripada isteri, ini adalah proses permulaan hidup. Jadi proses permulaan hidup, daripada kecantik dan keindahan itu akan membentuk zuriat. Bila nak keluar zuriat itu, zuriat ini anak-anak kita boleh memerhatikan kita. Masuk dalam proses zuriat ini, tuan-tuan, kita ada adab. Cantik tadi cantik fizikal. Kita lihat cantik spiritual. Ketuhanan. Allah ajar macam mana nak mencantikkan lagi hidup kita ini, rasa terikat. Dan kita tak pandang apa-apa dah. Inilah isteri aku yang satu. Rupanya, tuan-tuan, banyak kaedah dia. Ini cantik, ini dia fizikalnya. Spiritualnya apa? Sebelum kita bersama dengan isteri kita, ada doa dia. Ada salam memberi isteri kepada isteri. Dan kita apabila nak bertidur bersama dengan isteri, ada doa dia. Allahumma ja'alni syaitan fi razaqtana. Kita minta doa kepada Allah. Yang si laki-laki pula, apa benih suami gugur dalam rahim isterinya, baca doa, alhamdulillah allazi at'amana, alhamdulillah allazi khalaqal ma'i bashara, alhamdulillah allazi khalaqal ma'i bashara, supaya anak itu luar biasa kepintarannya. Bukan saja pintar, tapi dia taqarrub ila Allah. Jangan mata tuan-tuan mandang saya ingat tuan-tuan tak tahu doa ni je lah. Tuan-tuan, abang tahu doa ni? Faham? Yang baik-baik tahu ya. Apabila ramai orang tak tahu bab munakahat ni, tuan-tuan ya. Saya belajar. Sebelum saya menikah saya belajar. Sebab saya dulu masa dulu di Pekan Pahang. Saya keluar daripada maktab perguruan, saya mengajar orang asli. Dengan izin Allah, orang asli Bukit Seruk ni, saya pun mengajar di Pekan Pahang. Pasal result tu agak baik, saya keluar surat khabar. Tuan-tuan tak kenal saya masa tu. Saya keluar best student. Best student keluar surat khabar. Jadi pengarah Pahang ni ambil saya di sekolah asli, hantar ke Bandar Diraja Pekan Pahang. Saya mengajar di sekolah rendah. Mengajar di sekolah rendah, darjah 1 saya ajar. Orang tu bila saya sampai sekolah tu apa diri, dia kata, "Oh, ini cikgu yang keluar surat khabar tu." Ramai cikgu tu beritahu, "Oh, cikgu eloklah mengajar di darjah 6, bagus, senang." Saya pun diam je. Saya masuk tu pergi sekolah, ramai orang tengok lah pasal baru sampai. Saya pakai Honda, tuan-tuan. Saya pakai Honda dah masa tu. 3 kali sepak baru hidup pasal Honda Cup. Tuan-tuan, cikgu sekarang tak keluar dah pakai Honda betul. Saya Honda Cup 2 kali sepak baru hidup pasal saya Honda second hand BAL 9349, bukan pakai Mercedes, tuan-tuan ya. Lepas tu saya tanya, jumpa guru besar dia. Dia kata, "Anwar ni okay, baik. Nama cikgu dah ada sampai di sini dah." Saya lihat, "Cikgu nak mengajar darjah berapa?" Saya kata, "Saya nak mengajar tahun 1. Dah peranjat orang tu. Lepas tu tengok, "Wih, cikgu belum nikah." Saya bujang tu, "Mengajar 1." Ya, darjah 1. Mengajar 1. Jadi saya pun mengajar 1, sampailah saya ikut darjah 1 dengan syarat. Saya ajar darjah 1, lepas tu saya ajar darjah 2, sampailah. Dan saya main set target 5 tahun mesti saya keluar daripada sekolah ni. Sama ada saya tukar ataupun saya melalui pelajaran. Alhamdulillah, Allah izinkan. Sampai darjah 5, tahun 5, saya mohon, saya sambung belajar diploma perguruan di dalam bidang kaunseling di UPSI, Universiti Perguruan Ustaz Idris sekarang ni. Masa saya masuk tu, budak-budak semua anak-anak tu pakai seluar pendek. Tahu tak apa visi saya mengajar darjah 1 masa tu?
Sebab masa itu kita dah dilatih. Saya dulu dalam ABIM, Angkatan Bilik Islam Malaysia, sekarang Wadah. Jadi malam ABIM tu saya ditarbiah oleh Anwar Ibrahim. Masa di mata pengalaman pantai, kita selalu usrah. Ini bukan cerita politik tuan ya. Tuan-tuan jengang mata lah, nak report-report lah. Saya tetap datang sini kalau hari Sabtu Ahad. Lepas tu saya nak apa tu ya, mesej saya. Budak ni jas satu, perempuan, pakai miniskirt, besok saya pakai cerita dengan mak ayah dia, tukar. Saya beritahu budak, lepas ni jangan pakai miniskirt lagi, pakai kain. Tukar kain. Budak lelaki pula, daripada seluar pendek, pakai seluar panjang. Bukan stimulus tak, nak masuk darjah 2 saya ikut lagi, tukar pakaian ni, tukar. Macam mana nak tunjuk pakaian tu? Saya sendiri beli. Saya beli pakai belikan jasmani, saya cucuk di belakang dengan pin dekat whiteboard belakang. Ini contoh seluar tahun 2. Besok saya mengajar. Ini contoh tudung nak pakai. Saya tunjuklah. Tunjuk. Bukan nak bangga lagi, na'udzubillah, tidak. Tahun 83 saya yang mula-mulakan memakaikan budak-budak di Pekan Pahang tu. Dan akhirnya 2-3 orang dah ada, dan ada di antara parent penjaga dia tu yang bersama-sama usrah dengan saya. Lagi senang lah. Saya suruh anak dia pakai tudung, jadi ada model. Dan saya mengajar kebanyakannya orang Kemboja. Kemboja tu datang duduk di Pekan Pahang. Di Pekan tu ada nama sekolah yang saya ajar, Seri Biram. Depan itu sungai. Di dalam sungai itu ada rumah tinggi. Rumah itu orang Kemboja. Saya nak ajak anak orang Kemboja ni. Demam anak Kemboja, saya pergi seberang sungai itu. Dia ambil saya, melatih. Anak Kemboja ni sedang bentuk. Pendek cerita, sampai tahun 4 semua dah pakai tudung, dah tertutup, dah berseluar, dan budak lain pun ikut. Jadi ada satu ketika tu ada yang tak pakai tudung. Saya rotan lah, rotan sayang lah. Dia report polis. Datang polis, masuk surat khabar. Main lah dia. Saya pun dah niat dah tukar sekolah. Rupanya tuan-tuan, Sultan Haji Ahmad Shah ni, Haji Ahmad Shah ni, saya dekat dengan istana tuan. Dia pun terbaca. Dia bukan jumpa saya, jumpa PPD lah. Kawan dengar ada sekolah Seri Beram. Seri Beram ni kita sekolah diraja kan ya. Kawan dengar ada cikgu buat. Kenapa pula dimarah dia? Eloklah tu pakai tudung. Itu je gaji cakap. Habis dengar cakap dia tu. Dia tak cakap saya. Bertutup budak akhirnya pakai tudung tuan-tuan ya. Masuk surat khabar tu ya. Jadi pendek cerita. Macam mana cerita tu sampai ke sana tuan ya? Subhanallah. Baik. Oh, ketenangan anak tadi, anak. Jadi pendek cerita, saya pun didik dia dan sampailah tahun 5 dan saya tinggalkan anak-anak ni tadi. Saya melanjut pelajaran setahun dan balik tu saya nak ajar balik budak tu tak boleh. Pasal apa? Orang lain dah ambil. Dan memang budak ni dengan izin Allah lah. Pendek ceritanya, lepas tu saya keluar buat diploma balik setahun. Kemudian lepas balik tu diizinkan Allah melanjutkan pelajaran ke universiti peringkat ijazah pertama. Dan lepas itu saya buat ijazah 4 tahun, tapi dengan izin Allah saya buat 3 tahun je. Sebab result tu bagus agaknya, 3 tahun. Lepas tu bila saya nak posting, orang tanya, pengarah pendidikan juga, kamu nak mengajar di sekolah mana? Saya kata saya nak mengajar di sekolah menengah sains Sultan Haji Ahmad Shah. Kenapa sana? Sebab dulu saya mengajar Seri Beram. Saya nak tengok berapa orang anak murid saya sampai ke sekolah sains. Ya. Masa tu Muhammad Isa apa nama pengarah tu. Balik lepas tu saya tengok saya dapat sekolah menengah Kemayan. Pasal apa Kemayan? Saya pergi jumpa pengarah balik. Dulu kan tuan, saya minta sekolah sains, kenapa Kemayan? Macam saya jumpa Kuala Lumpur lah. Saya tak boleh, saya pergi jumpa sendiri. Ya? Saya bukan pergi mencuri, saya pergi sendiri. Gentleman, tak jumpa siapa-siapa. Nak jumpa pengarah ni pun satu hal juga, bukan susah nak masuk. Encik jumpa siapa, encik siapa? Saya kata, saya jumpa pengarah lah, saya cikgu. Ada appointment? Tak ada. Tak boleh. Siapa kata tak boleh? Ya. Main tanya. Jumpa wakil rakyat pun sama. Wakil rakyat lagi nak kempen dekat dia, lepas nak jumpa dia pejabat dia, 4 lapis pintu pun masuk. Betul Datuk kan? Datuk yang buat yang tu lagi lah ya. Jadi tuan-tuan, pendek cerita, dia kata ada ke sekolah tu kosong? Ada. Mana surat? Nanti saya balik ke Pahang, balik jumpa pengetua dia Haji Radhi. Saya kata saya nak mengajar sekolah ni jadi kaunselor. Ada tak kosong? You minat kaunselor? Memang saya cerita baik. Memo hantar, saya hantar jumpa pengarah balik. Bukan hari itulah, besok ni. Terus daftar nama, lapor diri jadi kaunselor setahun. Saya jumpa anak didik saya 23 orang masuk sekolah sains. Bangga tak tuan? Bangga sebab kita punya sentuhan tangan kita. Termasuklah saya buat di situ lah proses doktor kecil. Masa di sekolah rendah dulu, saya nak banner anak ini supaya dia bercita-cita besar jadi doktor. Saya banner dia doktor kecil. Hantar kursus ke klinik. Kalau dia klinik, dia pergi kursus, doktor datang. Kan? Apa basic dia? Antaranya lah cara-cara potong kuku yang betul, seket rambut yang betul. Jadi kita lantik lah dia. Dan sekarang model itu dia dah ambil di Kementerian Pelajaran. Dia tak kata saya punya, asalnya itulah dia.
Kan? Baik. Kita pakai parent, kita lantik budak-budak yang baik. Kita nak bentuk anak-anak ni. Rupa-rupanya apabila saya belajar di universiti, dalam teori kerjaya, namanya teori Caesar and Stone. Caesar and Stone itu meletakkan satu kerjaya untuk melahirkan anak-anak ini berjaya, didik daripada awal apa kita nak bina, nak bentuk dia. Jadi saya nak jadikan anak didik saya jadi doktor. Jadi kita bina di situ supaya dia wujud ambition, cita-cita dia, ya. Kita jadi doktor tak dapat. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, anak saya doktor. Dah terlanjur doktor ni mesti ingat. Tuan-tuan kalau nak dapat perkhidmatan gigi, ada diskaun kan? Ambil agama saya. Ni ayah kau, nampak tak? Kat mana? Doktor anak saya, Family Clinic kat sini, Sikamat. Dapat dah kempen tuan-tuan. Saya kempen lah ni ya. Saya lama nak kempen itu, Datuk Sabudi dengan kawan saya ni. Saya kata nak kempen lah, dia nak beritahu klinik anak saya dekat sini ha. Dah buka ya. Family Clinic, 8 institut perguruan Raja Melewa tu. Bawah tu ada Family Clinic. Tu klinik anak saya sendiri punya. Dah buka lama dah. Dekat setahun. Jadi tuan-tuan nanti ambil gambar saya, bawa sana. Pakcik nak ambil, makcik nak ambil perawatan gigi lah. Berilah diskaun. Apa pasal diskaun? Ni ayah, ni kawan cik ni. Dia tunjuk. Lepas tu, lepas lagi selesai jadi kaunselor setahun. Kemudian izin Allah, target saya tercapai 5 tahun. Di situ tak lama, 2 tahun di sekolah mengasain. Dan saya sendiri, Sultan Pahang ni selalu datang ke situ, kerana cucu dia selalu belajar di situ. Dan lepas itu saya pun menjadi pesyarah di Maktab Perguruan Keningau 4 tahun. Kan, 4 tahun. Dan masa itu saya dah beristeri, dah apa semua. Dan saya mendidik anak bagaimana yang saya ditunjukkan belajar-belajar bab nakahat tu. Baik, kembali balik semula. Jadi rupanya anak ini nak dididik ini tuan-tuan, daripada mula kita bertemu dengan isteri kita, kecantikan itu, kita nak bina cantik itu, diterjemahkan daripada rahim ibu itu akan keluar makhluk anak yang Allah jadikan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan semulia-mulia kejadian. Maka kita nak tengok anak kita lahir dengan orang yang paling mulia dan paling barakah, dan menjadikan mata kita itu jatuh hati, terapi. Anak ini terapi. Ini kan tak mandang anak, macam-macam sumpah anak-anak. Saya jadi pendidik tuan lama hampir 20 tahun dan juga buat kultivasi seluruh Malaysia, termasuk Sabah ke Sarawak. Saya tengok macam-macam. Ada anak yang panggilan yang tak patut dipanggil pada anaknya. Dan termasuklah masa saya tak reda dia dulu. Anak itu ditangkap kerana merokok. Panggil bapak dia. Bapak dia terajang anak dia tuan-tuan depan saya. Haji balik, saya ambil gambar tu, ada disimpan sampai sekarang. Na'udzubillah min zalik. Kenapa lah anak ayah buat begitu? Dia kata, kau tahu tak ayah kau siapa? Aku ni siapa? Dia ni rupanya bapak ni tenaga pengajar Biro Tata Negara. Yang dia terajang anak dia, anak bujang. Subhanallah. Saya kata, sabar pakcik, sabar. Inikah mendidik anak. Jadi rupanya kenapa tu? Mesti dia tak bahagia di rumah. Siapa yang memberikan bahagian tu? Allah. Allah itu sebab musabab apa? Isteri. Isteri yang tidak pandai membahagiakan suami di sebaliknya. Dan suami juga tidak mendidik isterinya. Siapa yang kita nak minta kebahagiaan? Minta pada Allah lah. Minta pada Allah. Bagaimana minta pada Allah? Salat jangan tinggal. Sebab minta pertolongan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allah tunjukkan aku jalan lurus. Iyyaka na'budu, pada engkau aku minta pertolongan Allah. Masa bila minta? Salat. Salatnya cuai, salatnya abai, salatnya lambat, salatnya acuh tak acuh. Inilah sebab musababnya. Kita balik diri kita tuan-tuan. Kenapa Allah beri di ujung usia kita, kita rasa ketenangan. Semakin tenang, semakin tenang. Dulu sebagai seorang officer, seorang kerja pejabat, seorang hebat, kehidupan bergaya, tie depan belakang pakai, name tag bertepacak sini. Dulu tak seronok sangat, bangga diri. Tapi hari ini kita semakin seronok, rasa tenang. Kenapa? Kerana kita solat kita awal waktu. Ditambah dengan solat-solat sunat, diiringan solat sunat. Tahajudnya tak tinggal. Sunat tasbihnya selagi. Dan macam-macam. Rupanya hari ini, pil ketenangan itu kita boleh dapat. Alhamdulillah. Orang lain lalai dan cuai. Akhirnya hancur. Summa ratasnahu asfala safilin. Lebih hina daripada haiwan. Na'udzubillah min zalik. Kita ni lah orangnya minta sangat bersyukur. Jadi, isteri itu memainkan penting. Sentuhan isteri-isteri itu tadi. Sentuhan isteri sangat penting untuk membina keluarga yang sakinah dan mawaddah. Perkara kedua. Dah habis masa. Ada lagi? Bayar tak? Semalam saya ceramah di Academic Methodist Training Center 4 jam. 2,000 tuan-tuan. Nanti dapatnya nasi lemak je lah. Apa boleh buat, nasib lah. Usik tuan-tuan, sonok-sonoknya. Baik. Perkara yang kedua, kata hadis Nabi itu, tempat tinggal yang luas lagi banyak manfaat. Tempat tinggal rumah kita ni, tempat tinggal. Kita rasa ketenangan rumah kita. Kita masuk ke rumah kita tenang. Rumah ini ukuran tenang bukan pada bentuk dan rupa. Bukan pada harga rumah. Bukan pada hiasan rumah, tak. Antaranya hadis Nabi ialah
di dalam rumah itu adanya kumandangnya ayat-ayat Al-Quran. Rumah yang tak ada ayat Al-Quran seperti kubur di waktu malam yang gelap gulita. Na'udzubillah min zalik. Kita pun tuan-tuan, kalau pergi rumah orang kan tuan-tuan kan, ustaz-ustaz saya pergi rumah sahabat, ustaz-ustaz pernah juga pergi rumah Datuk Yusuf tadi, mufti pergi. Kita rasa satu ketenangan luar biasa rumah tu tuan-tuan. Kita rasa macam aman, tenang. Tuan-tuan masuklah rumah orang yang tak pernah semayang, tuan-tuan tengok, kita rasa macam gelisah, ya? Ada rasa something lah. Kita nak bercakap pun tak dapat. Kita boleh rasa, ya? Berlawanan kan. Kita berlawanan. Kita ada magnet. Katakan Allah bagi kita magnet kekuatan iman, insya-Allah, insya-Allah. Kita ada magnet iman yang kuat. Masuk ke rumah orang yang kurang imannya, kita bukan kata di rumah kat contoh, ya. Magnet tu lain tuan-tuan. Ya, dia rasa macam menolak dia. Itu ibrah pengajaran yang mudah faham. Kalau kita sekiranya magnet tu sama kuat, kita rasa apa? Mudah, kita repo, kita rasa tenang, mudah berbicara, dan seiringan. Kalau dalam bahasa psikologi bagi congruence, ngam lah, rasa itu. Jadi rumah itu, jadi rumah yang ini ialah yang mah tenang. Tuan-tuan, banyak rumah orang hebat-hebat tuan-tuan, ya. Kadang-kadang dah kena jual, kena rampas, kenapa? Na'udzubillah. Kata kita rumah kita walaupun bersahaja, tapi kita rasa tenang rumah kita. Ada sudut semayang, ada tempat makan, ada tempat minum, bilik air okey, alhamdulillah. Ya? Siapa yang rumah? Dalam rumah siapa? Isteri, anak. Inilah jadi sumber ketenangan tadi. Nampak tak? Dia berurutan berangkai. Tadi anak isteri, lepas isteri, rumah katanya. Dalam rumah siapa ada? Anak, keluarga. Ini keluarga ini bertenang. Ini kan isteri ada setengah tu tak semayang. Sekarang tuan-tuan ada isteri, tuan-tuan cek dulu tuan-tuan isteri tuan-tuan, alhamdulillah lah kan. Tapi cek juga ya, kadang-kadang kan takut dia baca Yasin terbalik, tahu tak? Baca Quran tak pandai. Saya nikah kedua tuan, saya test dulu, you pandai tak baca Quran, saya kata. Saya test dulu. Rupanya pandai dia baca Quran tuan, ya. Saya kata kat Belapa belajar Lindap. Lindap ni siapa? Lindap ni ialah, Lindap ini arwah datuk saya nikah dengan Lindap ni dulu, bercerai dan berpisah. Akhirnya rupanya dia belajar dengan Lindap ni. Atuk saya dulu namanya Lebay Ismail Lagu, pernah jadi Johan Kebangsaan tuan, tahun 66, ya. Jadi dia daripada Kedah datang sini, dia banyak isteri dia, sebab satu tempat dia berpisah, nikah lagi. Pasal ahli lagu tu nampak lain macam, ya, tulis pinang dia orang, ya tak? Ya? Tu atuk saya Lebay Ismail Lagu. Dalam musabakah Negeri Sembilan peringkat kebangsaan sekali ni sebenarnya, saya tengok nama atuk saya tu ada kat situ, ya. Tu. Dan atuk yang saya namanya Haji Muhammad. Haji Muhammad ni soalan untuk guru. Kalau tuan-tuan tengok sekolah Haji Muhammad di Kuala Jempul, itu atuk yang saya. Makamnya ada di Kuala Jempul. Dia ni seorang alim, belajar di Mekah, balik di sini, umur 51 tahun meninggal tuan-tuan. Ya, pernah dipanggil ke sini nanti untuk menjadi mufti. Oleh kerana agaknya tak ada yang tak ngam kot, dia membantah dan menolak membuka pondok di Jempul. Jempul tu ada pondok dulu, ya. Tu cerita sejarah dia. Baik. Balik rumah. Tempat tinggal, rumah yang bukannya tidak berasa sempit bila masuk dalam rumah. Kadang-kadang kita masuk rumah serabut tuan-tuan, ya. Rumah hebat ni, kursi meja bagus, ya. Tirai lagi, lansi ni 14,000 harga dia, ya. Tapi kalang kabut, ya. Tak tahu macam mana, tak tenang. Kerana dalam rumah tu tak ada Al-Quran. Syaitan ada dalam rumah tu, iblis ada dalam rumah tu, ya. Kadang-kadang tak semayang anak-anak kita. Tapi tuan-tuan, berbeza kalau rumah itu ada Al-Quran, anak-anaknya pagi sembahyang subuh, ada ketikanya ayah tak pergi masjid tapi anak-anak diatur kecil-kecil bersama-sama solat, ya. Kita kena didik ni tuan-tuan, ya. Baik, saya nak cepatkan, dah jadi dia dah 7:30 lah, nasi lemak nanti basi nanti, ya. Yang ketiga ialah jiran, iaitu jiran yang soleh, itu jiran yang baik serta sentiasa bermanfaat yang tidak menyakiti orang lain. Kita kalau putus, orang yang utama yang kita jiran ni tuan-tuan. Kita ni mak ayah adik-adik mungkin jauh, jiran yang paling dekat ni adik-adik kita, kena jaga. Bila jiran ni tak kira dia Cina ke Melayu ke India, itu jiran. Saya jiran saya antara di 3 rumah tu Cina, cukup baik. Tiap-tiap tahun baru mesti hantar 5 orang kacang. Saya begitu. Bila puasa, saya akan beli lemang lerek ni banyak-banyak, dalam 30 batang. Lepas tu saya satu bukan setiap hari tuan, hari akhir lah, hari akhir Ramadan, ya. Tiap-tiap hari zab RM18 sebatang. Mampu, kan. Saya bagi, alaman lirik saya kata, bagi India, Cina saya bagi satu-satu, kan. Bagi, lepas tu saya kata jangan belah, tarik, makan lemang, makan tarik macam ni, saya kata. Kan alaman lirik sini yang jual tu, kawan saya tu nama siapa tu, yang Azmi tu, sama sekolah tu, beli. Nak hari akhir Ramadan ni saya bagi satu. Bukan nak beriak bangga, tak, kita nak tunjuk orang Islam ni suka bersedekah. Bagi jiran, bagi. Kemudian jiran kita Muslim, sekali kita balik daripada Bukit Tinggi ke mana kan, saya itu boleh pergi betik, boleh kita kan, jiran,
Satu telekung, satu kain pelekat nak bagi jiran kita. Dia pakai, dapat kita pahala. Kan? Dia pun ingat kita. Tahu tak apa preparationnya? Minta-minta lah. Kok mati aku sehari dua ni, ada orang yang datang ziarah aku. Inilah jiran aku. Kita fikir macam tu. Kan? Ini kan tak. Kita bukan sahaja jiran, kawan sahabat lah. Kadang-kadang minum kedai kopi kan. Tengok, ya kan. Bila Rajab minum tu, belum dia bangun, kita pergi bayar dulu. Dia tak tahu, dah bayar. Ni kan tak minum kedai kopi, duduk. Siapa dulu bayar ni? Duduk kita kan. Penyamun betul lah ya. Kita itu, Nabi Ibrahim tu, dia panggil orang datang nak jamu ke rumah dia. Tiap-tiap hari kan. Kita nak jamu orang ajak ke rumah, tak susah. Sesekali mungkin kita pergi subuh ke, kita minum kat kedai empang tu, contoh kan, kita lempak. Tak kenal orang, tak apa. Kita kepiah, semua kepiah ni semua kaki masjid kan. Beritahu kat cashier. Kak, semua yang pakai kepiah, catip saya bayar semua. Jangan beritahu dia, suruh dia makan je. Kata dah bayar. Bila sedekah tak tahu, kan tangan kanan tak tahu, tangan kiri. Tangan kanan tak tahu, tangan kiri pun tak tahu. Allah lebih tahu. Bila kita beri sedekah, wa may yattaqillah, Allah akan bagi rezeki yang kita tak terfikir. Banyak dapat lagi. Pasal apa? Kantong dah kosong. Kita ada RM10 tadi kan? Katalah contoh, dah bagi RM10, kosong dah. Bila dah kosong, Allah ganti bukan RM10, 10 kali ganda, berlipat ganda. Allah saja yang tahu berganda-ganda. Yang paling penting, tenang ada dalam jiwa. Walaupun duit kita ada RM10 tapi tenang. Duit dah habis tapi hati tenang. Allah ganti balik. Ramai kawan. Kadang-kadang kita, orang ini kita belanja, rupa orang lain tempat kita belanja, orang bagi. Ya? Orang ini kita habiskan, tempat lain orang bagi. Allah Maha Kaya. Kita pun tak tahu. Ya? Hari semalam kita ceramah, orang bayar RM2,000, patut RM4,000, bayar RM2,000 tak apa. Tapi rupanya 4 orang pergi Kashmir. Siapa nak bagi? Kan? Tu semua begitu keadaan ni sebenarnya. Kashmir ni saya buat lawatan tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak pergi, ambil nombor telefon, nanti telefon. Pergi mana tahun 2024 ya. Saya lepas tak raya ni, saya akan pergi Kashmir. Dah penuh tuan-tuan. Lepas Kashmir, saya akan pergi ke Saigon Dalat. Ada lagi. Lepas tu, saya akan balik ke Guangzhou, Guilin. Dia ziarah makam sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas di Guilin. Tuan-tuan duit banyak. Pergilah ikut. Ni dunia nak kiamat dah ni. Ya? Dah kena hemodialisis. Saya ada sahabat dah hemodialisis kat leher. Baru nak pergi. Mana boleh? Ya? Daftar nama lepas minum tekan. Beritahu. Baik. Jiran yang baik. Jaga jiran. Bila jiran yang baik, tuan-tuan, satu perkara yang kita nak uji diri kita ni. Saya cakap dengan tuan, praktikal lah. Bila kita, saya pun kutip-kutip ilmu dengan orang, saya buat betul tuan-tuan ya. Jiran ni kita nak rasa jiran ni hidup dalam jiwa kita ni. Doakan jiran. Pergi Mekah, ya Allah tuanku, jiranku, ya Allah, Fulan bin Fulan ni, dia tak pergi masjid, ya Allah, pergilah dia masjid, ya Allah ya. Saya ada jiran tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan. Doakan. Doa ni tak boleh cakap orang, tapi nak beritahu pengajaran tuan ya. Kadang-kadang kita bercakap ya, tapi tak doakan. Kita doa dah, wal muslimin muslimat, betul umum. Kita khususiakan Fulan bin Fulan, ya Allah, pergilah dia. Kita doakan. Doa tuan, dia dapat, kita 2 kali yang dia dapat. Jiran sebelah saya tuan-tuan ya. Dah pewai dah kaki sebelah tu. Ke masjidnya dia. Kau surau dah ke surau. Dia azan tuan-tuan. Hayya 'alas salah. Dia tak ada hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Tak kira lah salah tak salah kan, jalan je lah. Nak tahu kan kau tak datang dah. Kan? Askar pencen, dia marin tu lah dia belajar kuliah-kuliah kan. Dia nak pergi kuliah pun dah tua kan. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Salah lah nak buat macam mana. Tapi tahu Allah tahu maksudnya. Pun hayya salah pun orang yang sama yang datang. Yang sebelah tu kenal bersara. Tuan-tuan mungkin kenal. Allahu Akbar tuan-tuan. Pilu hati pandang. Mata dah tak nampak. Pergi ke surau tuan-tuan. Sebelah rumah dia surau. Tiap-tiap waktu ada. Kalau surau ni subuh dengan maghrib isyak. Zuhur tak ada. Asar. Pasal apa? Orang kerja. Zuhur asar pergi masjid. Kawan dia yang Bilal tadi lah. Geng askar. Ambil dia kat rumah dia. Pergi buat masjid. Kena Zul nama dia. Terharu saya tengok. Dia tak nampak sekarang. Tak nampak. Tapi Allah beri dia luar biasa. Hari tu ada saya dengan satu kuliah. Orang dia baca hadis lah. Saya tak ingat dia kata. Allah ambil salah satu daripada anggota badannya. Ya, dan dia reda dengan ambilan Allah berguguran dosanya. Lepas tu diurai lah. Anggota badan apa? Tangan. Kalau dah lumpuh. Kita reda. Kita pergi. Allah gugurkan dosa-dosa dulu. Jadi saya pun jumpa. Mata sama juga. Jadi saya jumpa dia tu. Abang Zul saya tu ada dengan kuliah. Apabila mereka tu reda dengan ambilan Allah, nikmat Allah, mata atau telinganya, apa sajalah yang Allah ambil, dan dia reda berguguran dosanya. Mudah-mudahan Abang Zul tergolong orang yang tidak ada dosanya insyaAllah. Oh menangis tuan-tuan. Ibu dia. Mudah-mudahan Abang Zul doakan juga saya.
Baik orangnya tuan, sungguh baik, kenal bersara. Pernah ikut saya terapi kembali ilmu. Hari ni tak boleh, tak pergi-pergilah, tak nampak. Pergi pun tak ada, tak nampak. Tapi pergi masjid. Kalau tuan-tuan pergi ke masjid Rasah Jaya, dia mesti ada. Siapa buat? Kawan dia tanya askar dia pegang, tak nampak. Walaupun Allah bagi macam tu tuan, jiwa tenteranya tu dibawa diterjemahkan dalam jiwa iman. Dia tak rasa kerdil, dia tak rasa hina, dia pergi je ke masjid walaupun tak nampak. Ini dia jangan. Mudah-mudahan dia ahli syurga tuan-tuan. Sampai tahap itulah tuan-tuan. Kita doakan mereka tuan-tuan. Tak rugi satu sen pun kita doakan mereka tuan-tuan. Allah akan balas berganda pada kita. Kita akan rasa doa itu sampai insya-Allah. Tuan-tuan yang akhir sekali, kebahagiaan kenderaan yang elok, iaitu kenderaan yang selesa, tidak membebankan sama ada hutang dan sebagainya. Maknanya kenderaan pasal mestinya baru. Keadaan tu elok, selesa, boleh buat keluarga. Ni kan duit banyak. Lampu signal pakai potong sagar yang tahun 86 marin. Ya Allah. Kau ni zuhud. Bukan kita zuhud macam tu. Kan? Kelekut macam tu. Apa kau lampu signal bang? Ini Allah kena izinkan macam ni, buat macam mana? Lampu signal tak menyala sebelah. Main bahaya ni. Kan? Bukan tak seimbang. Tikai-tikai lah tangan macam ni. Kan? Apa? Duit banyak. Beli kereta baru. Yang harga 30,000 cash. Saya orang tua saya dulu sebelum meninggal. Setahun sebelum tu, dia beli kereta cash je. Kan? Kereta baru pak, yalah, takkan kereta lama. Signal tak menyala dah. Dan boleh ni kereta ni lah. Wah, ya pak duit banyak kan. Yalah, kau apa dah. Action dapat saya dulu. Ini pergi masjid, kita nak pakai kereta yang khidmat, yang bersih, yang kemas. Buat anak-anak. Ni kan baik, lalu balik. Dia Sahabat balik pilah. Sampai ke putih mati enjin. Tersangkut. Letak batu belakang tu. Kibai lah bendera. Berapa? Duit ada. Allah nak uji. Allah nak uji apa? Kau tak roti besok menguruskan diri. Urus rezeki tu pun. Rezeki kena urus. Jangan kena kut. Duit banyak. Allah tak pernah sampai ke Uzbekistan. Tak pernah sampai ke China. Tuntut ilmu sampai negeri China. Ada ahli sebut nak payahlah ikut Haji Noah. Macam tu lah betul. Kan? Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan, akhir sekali. 4 tanda kesetaraan dunia apa dia? Sebaliknya lah. 4 kesetaraan tanda tu kata Nabi. Jiran yang buruk perangai, berakhlak. Jiran yang tak elok. Main karaoke lah, tak semayang lah. Saya jiran tadi sebelah, semayang komen. Yang labai tadi. Yang semayang sebelah, tak pergi surau. La ilaha illallah. Puas saya berdoa. Apa alasan sakit jantung? Hari tu saya beritahu. Dia boleh lah buat kereta tu. Saya kata, saya panggil Fulan lah. Bang, kalau apa, ikut saya masjid tak apa. Tak apalah, saya tak boleh. Doktor nasihatkan tak boleh lah. Kenapa tak boleh tu, dia merayang naik kereta kat pagi jalan. Kan, jebon betul lah dia ni. Kata, ini satu hal. Ini jiran yang tak bagus. Saya dah doa dan tuan. Rupanya 2 jiran dia, yang sebelah sini. Satu ni, pai. Yang sini langsung tak pai. Itu hari jongkok suara sekarang. Tak pai. Masjid mentai. Allah risau saya tengok tuan. Kita pula risau. Tapi doa lah pada Allah. Apa boleh buat tuan? Dia elok makan sadap empat. Boleh bercakap. Tapi dia boleh buat kereta tu. Apa hal masalah jantung kan? Dia kata jantung tu dah koreh. Dia punya surat tu. Dia takut bahaya. Takut apa-apa hal jadi. Biarlah mati sekali. Bukan 2 kali. Kalau mati 2 kali ya. Mali pertama bukan sakit, bangun balik mati 10 dua. Ya ini mati sekali. Serah pada Allah Ta'ala. Ini penyerahan. Ini ilmu ni tuan-tuan ya. Isteri yang, kemudian yang keduanya, jiran yang buruk. Yang keduanya, isteri yang jahat. Iaitu isteri yang berakhlak, perangai yang tak baik. Mengumpet, mencerita lah orang ya. Asyik pergi kedai kan tunjuk baju tu beli. Tapi pakai masa berjalan, kat rumah tak pakai. Pakai baju buruk, boleh koyak tu. Ni, isteri yang buruk. Ya, yang buruk perangai. Mudah-mudahan tak ada lah. Kadang-kadang isteri ni macam pemberita. Semua hal orang tahu, dia tahu ya. Kawan tu cerita ni anda masuk hospital, orang tu belum mati, kawan dah mati dah. Kan? Ni bahaya ni isteri macam ni ya. Patut tak kita beli baju barulah dia suami. Tak payahlah bang, simpan duit tu, kita nak pergi umrah. Macam tu, ini isteri baik kan? Elok ya bila kita beli kereta baru. Kereta ni pun alhamdulillah bang, baru 5 tahun, tak payah tukar lah bang. Abang pun pancit antik macam dulu. Ini isteri baik. Barulah tu. Kita pergi beli Cina nak bang. Beritahu dia. Ikut Haji Noah. Boleh bang kan? Lama kita tak naik kereta bang kan? Kita naik kereta, naik kereta bang bang. Tu sedap ya? Macam tu lah. Tempat tinggal yang sempit. Kemudian tempat tinggal yang sempit. Apa yang sempit ni? Hutang piutang. Bali rumah 2-3 buah, sewa sana sewa sini. Bali rupa semua berhutang. Kita digelumang di keliling hutang. Sebab itu ada doa Abu Hurairah. Rasulullah tengok sahabatnya Abu Hurairah, dan dia berikan satu doa. Saya tak sempat nak dengar doa ni. Ada 8 perkara yang minta kita hindarkan. Tolong bacalah. Biasa kita baca Allahumma inni a'udzubika minal hamni wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min din makar rijal. Bukan Abu Hurairah, Abu Humamah. Satu hari Nabi tengok Abu Humamah manung, maka dia berikan doa ni tu baca. Doa itu sebenarnya bukan untuk Abu Humamah. Betul, refleksnya untuk kita amalkan. Ya, apa doa tu? Kuliah Ustaz Zaidi tak datang, akan datang, saya datang. Kenderaan yang buruk tempat. Kemudian kenderaan yang lagi tu, kenderaan yang buruk. Buruk ni apa? Yang tadi lah, yang rosak lah, yang apa semua kan. Kenderaan lama tak apa kalau baik kan. Jadi kesimpulannya apa tuan-tuan?
dalam hidup ini kita nak minta kebahagiaan pada Allah SWT, rupanya kebahagiaan itu antara faktornya lah faktor isteri kita, rumah tangga kita, rezeki kita dan jiran kita. Semua ini diintegratedkan dalam sedar atau tidak, dia adalah merupakan punca benih kebahagiaan yang diberikan oleh Nabi SAW. InsyaAllah kita amalkan dan kita jemahkan dalam hidup, minta Allah gunakan ketenangan hidup kita. Kita tutupkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, di pagi yang kudus ni ya Allah, sempena masuknya 15 Syaban ya Allah, lebih kurang 15 hari kami akan menghadapi bulan Ramadan. Sampaikan kami di bulan Ramadan, berikan kekuatan rohani dan jasmani untuk kami berdepan denganmu, duhai Allah. Berikanlah apa kekuatan kepada kami, akal fikiran kami, kuatkan iman kami, duhai Allah. Kurniakan apalah kiranya lah kami ini taqarrub dekat dengan Kau ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan kami dan fahaman kami. Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kami di alam kubur nanti ya Allah. Jadikan Al-Quran itu pembela kami di akhirat nanti, duhai Allah. Tidak ada teman-teman lain yang sejati meraihkan kami melainkan Al-Quran yang kami baca. Dalam bacaan kami ya Allah, banyak tajwidnya yang tak betul, duhai Allah. Kami lemah, kami bodoh, duhai Allah. Kami mohon kepada Engkau yang paling kuat dan paling cerdik ya Allah, betulkanlah, duhai Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, duhai Allah, di atas kelewatan dan di atas kelemahan kami, duhai Allah. Jangan Kau jadikan kami orang yang jemu menuntut ilmu ya Allah. Jadikanlah kami orang sentiasa salat awal waktu ya Allah. Duhai Allah, kurniakan kesihatan dan keafiatan pada kami untuk ibadah padamu ya Allah. Kurniakanlah keampun maghfirah pada diri kami, ibu bapa kami yang telah pergi buat selama-lamanya ya Allah. Wahai Allah ya Rahman, ada juga ibu ayah kami masih hidup, kurniakan kesihatan keafiatan padanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hidup ini berjiran dengan kematian. Kami mohon padamu, duhai Allah, apabila kami melalui sakaratul maut-Mu ya Allah, dapat menyebut kalimah-Mu la ilaha illallah, jangan Kau kami ini matikan dalam keadaan hina dina, duhai Allah. Mulialah kematian kami ya Allah. Kami masuk di dalam kubur nanti ya Allah, kami mohon kepada Engkau, jauhkanlah fitnah kubur ya Allah. Jadikanlah kubur kami taman-taman syurga, duhai Allah. Duhai Allah, kami dibangkitkan nanti dapatlah minum telaga Kausar, telaga Nabi ya Allah, yang tidak akan hilang dahaga di pada mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami mohon ya Allah, dapatlah suratan takdir kami diberi di tangan kanan ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kami dapat meniti siratul mustaqim seperti kilat ya Allah, masuk syurga-Mu Jannatul Firdaus. Ya Allah ya Rahman, kami tahu ya Allah, amalan kami kurang, perniagaan kami di dunia untuk kamu, untuk-Mu ya Allah amat kurang dan miskin. Memang kami tahu kami tidak layak masuk syurga Jannatul Firdaus-Mu ya Allah, tapi kami mohon masuk dengan rahmat-Mu ya Allah. Masukkan kami dalam syurga dengan rahmat-Mu ya Allah. Masukkan kami dalam syurga-Mu Jannatul Firdaus dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin. Allahumma inna nas'aluka lisanan latiban bizikr wa qalban maf'an bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata 'ayn waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.